Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وأسلم وأبارك على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati pengurusi majlis dan convention yang berusaha, rakan seperjuangan sahabat saya Yang Berhormat Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah, pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Terengganu Darul Iman, timbalan dan naib-naib pengurusi serta seluruh jawatan kuasa Parti Amanah Negara, ketua-ketua kawasan, sayap-sayap negeri daripada Pemuda, Awan, Warda, seterusnya ahli-ahli Parti Amanah yang berhimpun pada pagi ini untuk majlis convention. Tidak ketinggalan salam dan juga kasih kepada wakil-wakil yang hadir dari parti komponen Pakatan Harapan, Saudara Wan Bukhari dari Parti Keadilan. Terima kasih kerana meraihkan majlis kami pada pagi ini, yang berusaha juga rakan sahabat lama saya, iaitu Saudara Eng Chai Hing daripada DAP. Terima kasih kerana sudi hadir dalam konvensyen Amanah Negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk pertamanya mengingatkan semua pihak bahawa negara kita secara khusus dan dunia secara umumnya sedang melalui satu fasa yang menuntut semua pihak mengambil langkah penting untuk menjaga nyawa kita semua. Krisis pandemik COVID-19 adalah satu realiti yang dari sudut hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita pada zaman ini bagi kita memerhatikan, bagi kita mengambil iktibar, bagi kita mengambil pengajaran betapa kuasa dan juga kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi segala kemampuan yang terdaya pada diri manusia. Sehebat manapun kita, tamadun yang telah manusia bina pada kemuncaknya tidak akan tertanding dengan kuasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai satu peringatan. Kuman yang kecil, virus yang kecil yang tidak dapat dilihat dari mata kasar menjadi ancaman terbesar kepada tamadun yang dikatakan hebat dan berada di kemuncak gemilang manusia. Malah ada mereka yang menyatakan bahawa zaman kita ini adalah merupakan the highest pinnacle of human achievement, iaitu kemuncak tertinggi pencapaian manusia. Pun demikian, apa yang manusia lalui hari ini dengan kehebatan sains, teknologinya,
tidak mampu setakat ini lagi mengatasi apa yang hari ini semua kita namakan sebagai pandemik COVID-19. Oleh itu, sementara akal manusia capai kepada tahap menangani dan mengatasinya melalui vaksin dan sebagainya, maka kita terpaksa hidup dalam realiti yang ada hari ini untuk memastikan satu perkara yang paling asas dan utama, iaitu menjaga nyawa. Dan ini juga mencabar diri kita selama ini yang menganggap perkara ini ringan, yang menganggap perkara ini enteng dan remeh. Sedangkan perkara-perkara asas seperti hygiene, kebersihan, perkara-perkara asas seperti penjarakan bagi mengelak tersebarnya virus, perkara-perkara asas seperti memelihara diri kita dengan pelitup muka, perkara-perkara asas seperti kita tidak boleh berhimpun secara sesak, seperti mana hari ini saya berucap kepada rakan-rakan perjuangan jauh di pantai timur sana, dan saya berada di utara Perak. Hanya kerana kita mengetahui bahawa untuk kita hadir dalam perjalanan itu sendiri sudah cukup menggambarkan perkara yang mungkin mendedahkan bahaya kepada nyawa kita. Tuan-tuan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, nyawa benar berada di tangan Tuhan. Itu tidak ada siapa yang menafikannya. Ya. Itu tidak ada siapa yang menyatakan dengan semua yang kita SOP ini seolah kita takut mati. Saya rasa tidak. Kerana nyawa apabila sudah sampai, idza jaa ahadukum ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajalun. Pada setiap umat tu dah ditetapkan ajal dia. Kalau telah sampai ajal itu tidak akan dilambatkan ataupun didahulukan. Semua kita terima sebagai seorang Muslim. Tapi kita jangan longgokkan soal ini dengan soal menjaga nyawa. Itu soal lain. Sebab itulah di dalam Al-Quranul Karim, menjaga nyawa itu sendiri adalah satu tuntutan syariat. Kerana apabila kita membunuh dengan kata mengambil nyawa orang, atau Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fasadin fil ard, ataupun melakukan kefasadan, kerosakan, seolah-olah kita membunuh seluruh nyawa manusia. Allah berfirman, wa min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'ah kadzalika atathum rusuluhum bil bayyinat walakinna aktsaruhum min ba'di dzalika fil ardi la mufsidun. Sadaqallahul azim. Telah kami tetapkan di dalam kitab Bani Israel yang kamu warisi daripada ajaran ini, iaitu apa? Barang siapa yang membunuh satu nyawa ataupun melakukan kefasadan di atas muka bumi ini, maka seumpama perbuatannya itu membunuh seluruh nyawa manusia. Dan barang siapa yang memelihara dan menjaga nyawa manusia, maka seolah-olah dia menjaga keseluruhan nyawa manusia. Demikianlah telah sampai kepada kamu para rasul yang menceritakan semua ini. Tetapi kebanyakan kamu setelah diberi ingatan ini tetap melakukan fasad di atas muka bumi. Ayat ini saya kira adalah asas tertegaknya pati amanah kita juga.
tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bahawa selama ini kita mendengar, berulang kali kita menegaskan maqasid asy-syariah, tujuan utama syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa roh syariat itu sendiri? Apa nyawa syariat itu sendiri yang memberikan kehidupan kepada manusia? Maka kita mengenalinya setelah kita bersama dengan Parti Amanah. Berulang kali kita sebut bahawa menjaga, memelihara roh syariat itu bermula dengan kita memelihara agama. Dan agama yang kita maksudkan ialah memelihara agama supaya dengan agama itu manusia mendapat kebaikan, termasuk di dalamnya kebebasan manusia untuk beragama. Kerana ini adalah asas kepada tegasan Allah, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kedua, menjaga nyawa, memelihara nyawa. Ruh syariat itu sendiri menetapkan hifz, memelihara dengan segala makna memelihara, to preserve and to conserve adalah merupakan ruh syariat. Dan kita sedang berhadapan dengan realiti hari ini bahawa kita perlu meletakkan keutamaan ajaran syariat kita ialah menjaga nyawa. Oleh itu, dalam keadaan pandemik pada hari ini, kita orang Islam khususnya dan manusia umumnya, ahli amanah khususnya, perlu memahami pandemik ini adalah tanggungjawab kita untuk memelihara nyawa manusia. Dan dalam proses itu kita memelihara nyawa kita. Ini adalah tuntutan yang terbesar dalam syariat kita. Maka itu, segala langkah yang membawa kepada memelihara dan memulihara nyawa, kita perlu lakukan. Dan yang ketiga, Parti Amanah memperjuangkan pemeliharaan maqasid, tujuan utama kenapa syariat itu diturunkan ialah memelihara harta manusia. Kerana Allah mentaklifkan harta kepada manusia bukan untuk dirinya, tetapi untuk memastikan harta itu dimanfaatkan kepada orang lain. Zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Semua ini termasuk dalam konteks kalau harta tidak dipelihara, maka kita tidak mungkin membela golongan yang diulang-ulang beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiganya adalah memelihara akal manusia. Dan para ulama hari ini membicarakan akal itu bukan sekadar akal yang hanya mengelak kita daripada mabuk secara fizikal yang menjejaskan kesempurnaan akal. Tapi hikmah daripada syariat yang menyatakan jaga akal ini boleh diterjemahkan dengan penemuan-penemuan saintifik hari ini bahawa akal itu bukan sekadar rosak kerana dimabukkan, tapi akal juga boleh rosak dengan perkara-perkara yang merosakkan pemikiran manusia. Seperti ketaksuban yang tidak berpandukan kepada disiplin dan ilmu, sehingga ketaksuban itu boleh membawa kepada kebencian antara sesama manusia. Maka menjaga akal dari sudut kita tidak terjebak dalam ketaksuban yang melampau serta asas ataupun perkara yang mencetuskan ketaksuban seperti perkauman sempit, seperti pegangan agama yang radikal boleh membawa kepada rosaknya akal, dan dengan kerosakan akal itu diterjemahkan dalam tindak tanduk manusia yang boleh menjejaskan hubungan kedamaian sesama manusia.
Itu yang parti amanah perjuangkan. Sebab itu kita tegaskan beberapa kali bahawa parti amanah negara dengan kesedaran ruh syariat serta maqasid yang turunkan, parti kita menentang segala ketaksuban, kepuakan jahiliyah, perkauman sempit dan menggunakan dan menunggang agama untuk kepentingan diri ataupun parti sehingga menyebabkan akal manusia rosak dan boleh mencetuskan kebencian, pembunuhan serta huru-hara dalam hubungan manusia. Ahli-ahli amanah yang saya kasihi sekalian, ini perkara yang tidak ada kompromi di dalam dasar perjuangan kita. Kita meyakini bahawa ketegasan kita ini adalah berpandu kepada kejelasan kita terhadap tujuan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Maka dengan sebab itu parti amanah dengan kesedaran ini mengajak kepada hubungan manusia di atas saling hormat menghormati. Hubungan manusia yang diajak di atas dasar hak yang ditetapkan oleh undang-undang negara, di mana hak-hak tersebut mesti kita gunakan untuk mempertahankan bagi kita mencapai maksud maqasid syariah, iaitu kita harus hidup dalam keadaan aman dan damai. Saya amat memahami parti amanah negara dalam usianya yang masih muda, tetapi mempunyai visi yang sangat besar. Dan visi ini bukan visi yang baru, yang kita warisi sejak daripada kita meyakini Islam itu adalah dasar dan teras kepada tegaknya parti amanah negara. Kita membawa latar belakang ini di dalam tindak tanduk politik kita. Sebab itu mungkin, saudara, khususnya di Terengganu, saya amat memahaminya. Pandangan ini mungkin tidak popular. Pandangan ini mungkin dipandang dengan jelek. Saya dapat merasai walaupun jauh beratus batu perasaan ahli-ahli amanah di Terengganu. Terpaksa berdepan dengan ketegasan ini dalam suasana politik runcing yang mendambakan permusuhan, keji mengeji, kafe mengkafe, melabel-label kedudukan situasi ataupun kedudukan agama seseorang, hanya menyatakan dia sahaja yang betul dan dia sahaja yang layak membawa Islam. Saya amat memahami saudara-saudaraku, saudari-saudariku, Anda berada pada situasi yang lebih genting berbanding dengan kami di sini. Tapi saya ingin melontarkan soalan ini kembali kepada Anda. Bukankah Anda memilih parti amanah ini di atas kesedaran tersebut? Saya ingin melontarkan kepada pemuda, awan, kawasan, pimpinan negeri. Bukankah kita yang memilih jalan ini? Bukankah parti kita tertegak dengan kesedaran ini dan inilah kekuatan hakiki kita? Oleh karena itu, saudara dan saudariku, ahli-ahli yang saya kasihi sekalian, tetapkan dengan pendirian ini. Tetapkan dengan ketegasan ini. Berhujahlah dengan manusia. Dengan hujah-hujah yang kita sandarkan daripada ajaran agama dan juga contoh junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda menyatakan kedudukan Anda di Terengganu itu lebih teruk daripada Rasulullah? Yang terpaksa hidup dalam kepekatan jahiliyah, asabiyah, kaumiyah. Tapi Nabi tidak pernah berganjak, malah terus berjalan menjelaskan kepada manusia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrik. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa aku mengajak kepada jalan Allah ini dengan penuh kejelasan, dan mereka yang mengikuti aku
Maha suci Allah. Aku tidak tergolong di kalangan musyrikin yang mengajak kepada ketaksuban, kepuakan, kebencian, kejahilian. Tidak. Jadi saudara dan saudariku sekalian, saya mulakan teras ini sebagai mengingatkan kepada ahli-ahli amanah sekalian. Jalan kita panjang. Onak dan duri sentiasa ditabur. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana besarnya dasar kita. Yang saya yakin insya Allah berkat dengan doa semua bersama dengan kepimpinan, hasil yang akan kita petik daripada kesukaran ini insya Allah besar, dan dia akan memulangkan sesuatu yang bermanfaat kepada negara kita, yang sangat-sangat mendambakan satu perpaduan diasaskan atas kedamaian, satu perpaduan yang terbina di atas hubungan sesama manusia yang Allah kata walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami memberi kemuliaan kepada anak Adam dan kami telah meletakkan dia sebagai penguasa di daratan dan di lautan, lalu kami memberikan kelebihan kepada penciptaan manusia lebih daripada segala penciptaan kami yang lain. Kita juga jangan lupa kepada seruan parti amanah selama ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Manusia, kami cipta kamu sebagai kaum bangsa keturunan puak lelaki dan wanita agar kamu mengenali antara satu sama lain, dan Allah Maha mengetahui segala penciptaannya yang berbagai ini. Jangan ada mana-mana parti amanah yang melencong daripada seruan ini. Kita tergoda mungkin dengan rakan-rakan yang lain bercakap retorik-retorik yang tanpa kita sedari. Retorik ini seolah-olah mencampak jauh cita-cita kita mendambakan hubungan sesama manusia di atas perpaduan yang hakiki dan perpaduan yang sebenarnya di atas kasih sayang sesama manusia serta hormat menghormati perbezaan pandangan dan pendapat, apatah lagi perbezaan agama, keturunan dan sebagainya. Inilah yang kita katakan, kita nak jaga pemikiran manusia, dan ini satu bahagian besar dalam perjuangan kita, saudara dan saudariku sekalian, yang kita tidak akan kompromi sama ada kita menjadi kerajaan atau pembangkang. Dan alhamdulillahirabbil alamin, semasa kita diberi amanah 22 bulan, cita-cita maqasid syariah ini termasuklah ya memelihara akal manusia agar diletakkan atas landasan yang mendambakan hubungan keamanan dan kedamaian sama manusia. Kita jadikan sebagai asas dan teras utama kita untuk kita bina negara ini dengan sedikit kuasa yang ada kepada kita. Maka itu tuan-tuan telah mendengarnya berapa kali diulang, sehingga itu menjadi sebab mereka menyerang kita. Dan saya berada pada sasarannya yang terbesar, yaitu kita memperkenalkan dasar Islam negara ini bersandarkan kepada rahmatan lil alamin. Jangan lupa teras kita kepada pembinaan tersebut, dan telah terbukti ianya boleh dilakukan, yaitu pertama falsafah rahmatan yang memandu segala tindak tanduk pentadbiran kita. Yang kedua ialah maqasid syariah yang menjadi kayu pengukur parameter berfikir kita dalam segala tindakan dasar serta apa sahaja yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita mengimbangi keperluan-keperluan besar itu dengan apa yang kita namakan sebagai reality Malaysia ataupun fik Malaysia, di mana ia melihat undang-undang, nilai masyarakat serta kerangka negara yang ada sebagai parameter kita untuk memastikan dia tidak tercanggah dengan falsafah
yang kita bawa dan disesuaikan dengan realiti negara kita berbagai kaum dan bangsa. Ini saya tidak tahu apa yang kita bawa daripada pemikiran ini yang tercetus daripada kesadaran kita kepada apa yang amanah bawa telah membuka mata bukan sahaja rakyat Malaysia dengan berbagai konotasi negatifnya. Itu biasa, saudara-saudari sekalian. Anda tidak perlu diheret dengan konotasi negatif ini, kerana kita tahu apabila perkara ini dibentangkan, ia mencabar pemikiran manusia yang terbiasa dengan kepuakan, ketaksuban kaum yang disebut Melayu, sehingga dengan Melayu itu mereka tidak kira mereka nak buat apa saja di atas nama Melayu. Memanglah orang-orang ini tidak akan senang dengan gagasan besar ini. Tetapi Anda jangan lupa, perlu direkodkan bahawa idea ini telah dibawa sampai kepada Cambridge University. Saya sendiri membentangkan idea ini kepada suasana dunia yang runcing dengan kebencian agama ini. Saya bawa idea ini untuk saya bentang di Cambridge University. Saya juga membentang idea ini di dalam persidangan pembangunan lestari bangsa-bangsa bersatu, United Nations Sustainable Development, yang diadakan di Kuala Lumpur. Pertama kali seorang menteri agama waktu itu diberikan peluang mendedahkan tentang bagaimana kita menyokong pembangunan lestari sebagai salah satu cara mencapai rahmatan lil alamin. Saya juga membentangkan kepada semua duta-duta daripada benua Eropah, daripada kelompok-kelompok Europe dan Latin Amerika. Saya telah mempersembahkan idea ini kepada ASEAN countries, mempersembahkan negara ini kepada OIC, idea ini kepada negara-negara OIC, dan mempersembahkan idea ini juga kepada United Nations secara khusus yang datang bertemu dengan saya pada tempoh hari semasa kita menjadi kerajaan. Apa yang saya nak bayangkan kepada saudara-saudara ini bukanlah tentang saya. Mohon maaf jika anda menganggap demikian. Tidak. Tapi dilatari dengan idea inilah boleh membawa kita bertemu dengan berbagai segmen, berbagai pihak. Bagi saya menegaskan, inilah yang kita seru di dalam slogan Parti Amanah, yaitu amanah progresif dan peduli. Progresif inilah yang kita bawa. Dan memang orang akan menentang kita. Orang akan mempertikaikan kita. Bukan sebab kita lemah. Bukan sebab kita ini parti baru. Bukan sebab kita ini sentiasa dibuli. Tapi ketahuilah, kita akan ditentang, diperlekehkan, diperkecilkan, malah kadang-kali dicabar. Adalah kerana jiwa progresif, pemikiran progresif yang sememangnya adalah teras lahirnya Parti Amanah Negara di dalam arena politik kita hari ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk tuan-tuan agar segar kembali, agar hidup kembali. Inilah nyawa Parti Amanah kita. Inilah yang menjadikan kita hari ini tetap berada di atas janji kita. Ya, ada kelemahan, saudara dan saudari sekalian. Mana ada satu parti yang tidak ada kelemahan? Kita bukan parti yang terdiri daripada para malaikat. Kita adalah parti manusia. Kita banyak kelemahan kita. Tapi saya ingin mengajak ahli-ahli amanah negeri Terengganu pada pagi yang berbahagia ini. Kelemahan itu kita tangani dan kita atasi secara pentadbiran. Kelemahan itu kita tangani dan kita atasi dengan pelembagaan parti yang mengizinkan tindak tanduk kita. Saya bagi contoh. Baru ni heboh apa yang berlaku di Teluk Intan. Insiden-insiden yang kita tidak ingini berlaku. Dalam usaha pimpinan waktu itu menyelesaikan masalah disiplin ahli. Tetapi
Semua itu kita pandukan mengikut perlembagaan kita. Kuasa yang ada kepada yang diperuntukkan oleh perlembagaan kita. Ya, kita boleh datang bertemu, kita boleh datang mendamaikan, kita boleh datang menegur, kita boleh datang untuk mencari solusi. Tapi akhirnya segala keputusan yang dibuat di atas kuasa yang ada kepada kita dan perlembagaan yang menetapkan kuasa itu, tidak akan berjaya sesuatu usaha itu kalau ahli-ahli kita tidak jelas apa yang kita bawa dalam hati kita. Kerana kejelasan itulah akhirnya yang akan menautkan kita. Kejelasan itulah yang akhirnya yang akan membawa kita bersama. Kejelasan itulah yang akhirnya tidak akan mengheret kita kepada fokus-fokus lain seperti apa. Biar saya terus terang dan jujur di sini. Fokus kita telah lari jauh setelah kita sibuk dengan apa? Sibuk dengan bertanding. Siapa mau jadi ketua? Siapa yang kita nak ganti? Siapa yang kita nak letak yang baru? Maka dalam proses itu, kita tidak mengikuti adab-adab kita dengan menjatuhkan lawan kita, menjatuhkan mereka dengan fitnah. Saudara dan saudariku sekalian, Allah tidak pernah menghalang sama sekali mana-mana kebaikan yang kita nak perjuangkan. Kalau tidak adalah firman Allah, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk kebaikan. Kalau tidak ada wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kerjasama tu makna berlumbalah, buatlah. Kalau nak buat baik, kita berlumba dengan kerjasama, bukan berlumba dengan jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Parti kita tidak pernah terbina atas hasad, dengki dan kebencian ini. Parti kita terbina di atas berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dengan kebaikan. Parti kita juga terbina di atas kepribadian yang setelah dia jelas apa yang dia nak bawa, setelah dia jelas cita-cita parti ini, maka dia meletakkan diri dia, kepentingan dia di situ diletakkan, macam mana aku nak jayakan ini. Ini tidak. Setengah kita, oleh kerana tak jelas apa yang kita bawa, karena dia fokus benda lain, akhirnya dia meletakkan diri dia dalam kerangka besar ini bukan untuk dia menyumbang kepada kejelasan ini, tetapi hanya untuk diri dia saja. Dia duduk situ, dia nak jadi apa? Apa dia nak dapat? Saudara dan saudariku sekalian. Sebab itulah alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam usianya yang muda, pengalaman telah mengajar kita bahawa akhirnya apa yang perlu untuk jangka panjang parti kita adalah apa? Sumber manusia. The human capital. The human resource. The development of the members to contribute for the bigger interest of the party. Yaitu sumber manusia yang menjana modal manusia dengan memelihara apakah pimpinan mau dari sudut aspirasi, kualiti ahli, yang akhirnya dengan kualiti itu akan menyumbang kepada kebaikan parti. Sebagai pengurusi pembangunan sumber manusia yang dibantu oleh Setiausaha, dibantu oleh Ketua Pengarah Jabatan Sumber Manusia, iaitu Yang Berhormat Saudara Suhaizan Kayat serta tim di peringkat negeri dan juga di peringkat nasional. Kami telah merangkakan satu pendekatan membina ahli-ahli, bermula daripada kesedaran dan kejelasan yang saya sebutkan tadi, parti amanah ini dan apa saja gagasan dan falsafah yang dibawanya, kepada ciri-ciri ahli yang kita inginkan, yang kita nak bentuk, hinggalah kepada citra kita menjadi rakyat Malaysia yang akhirnya akan menyumbang sebagai warga negara yang bertanggungjawab kepada pembentukan negara dan juga cita-cita negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita, saya rasa Wakil Terengganu pun ada hadir dalam beberapa mesyuarat
telah pun menetapkan modul-modul yang kita berada pada tahap akhir persediaan dan persiapan. Dan yang paling utama kita telah lancarkan di seluruh negara. Jangan lupa, yaitu program Tanwir. Program Tanwir adalah satu program pencerahan melalui idea-idea gagasan yang kita perjuangkan dari sudut falsafahnya, dan kita telah pun menerbitkan melalui sumber manusia dengan tulisan Fadil Ustaz Ridwan Abu Bakar, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional, yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan modul-modul tanwir yang bersifat pembinaan ahli dan karakter-karakter ahli, bermula daripada Ibadur Rahman, ciri-ciri Ibadur Rahman yang kita telah melancarkan di peringkat nasional, dan saya sendiri di peringkat Negeri Kelantan. Cuma tidak ada kesempatan untuk berada di Terengganu di atas apa yang berlaku, perkembangan terkini yang berlaku. Tetapi apa yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, Tanwir adalah platform yang sangat penting. Kita faham ada kekurangan dari sudut bahan, sebab itu kita telah mencetak sekarang berbagai bahan yang kita kena pastikan guru-guru dan tenaga pencerah ini, mereka mesti dipandu dengan apa yang kita nak sasarkan. Dia tak boleh buat ikut sendiri dia. Dia kena ikut apa yang kita sasarkan. Itu pertama dari sudut tanwir. Yang kedua ialah pembangunan ahli sendiri melalui modul yang telah pun kita siap, iaitu pertama modul tentang gagasan parti kita dan apa yang kita perjuangkan. Kedua ialah modul organisasi parti yang melibatkan soal struktur, kuasa serta bahagian-bahagian dalam parti, termasuklah disiplin yang berpandu kepada perlembagaan. Yang ketiga ialah citra ahli-ahli yang kita nak bina, apa ahli-ahli amanah yang dipantulkan daripada slogan kita, amanah, progresif, peduli, prihatin. Semua ini kita telah bina nilai-nilai yang ada 7 teras yang kita cuba untuk tanamkan sebagai kita kata ciri ahli-ahli amanah. Dan yang keempat ialah modul tentang citra kita dalam membentuk Malaysia yang kita inginkan dari sudut kita kena faham demokrasi, kita kena faham tuntutan pentadbiran kerajaan dari sudut asasnya, kita kena faham tentang perjalanan parlimen di negeri dan federal. Semua ini kita hasratkan dan telah pun siap dia punya modul untuk jangka panjang Parti Amanah ini berjalan dengan lebih yakin. Dan kami daripada pimpinan sangat bertanggungjawab untuk memastikan ahli-ahli tidak dibiarkan begitu sahaja tanpa pahaman yang jelas. Saya yakin pada jangka masa panjang, saudara dan saudariku sekalian, apabila modul ini telah benar-benar kita dapat bentuk dan dapat sokongan di peringkat negeri, saya yakin inilah jangka panjang Parti Amanah yang menjadi penyelamat kepada apa sahaja perbalahan di kalangan kita yang kemungkinan punya kepentingan-kepentingan peribadi tertentu tanpa melihat keberadaan dia di dalam amanah adalah untuk menyumbang ke arah kebaikan parti dan negara secara umumnya. Alhamdulillah, saya ambil kesempatan pada ucapan ini untuk menegaskan kepada ahli-ahli, kami bekerja siang dan malam untuk memastikan ahli-ahli dipandu, dibina. Ya, ada kelemahan-kelemahan dalam suasana yang ada, tapi saya yakin dan saya ingin cadangkan kepada pihak Amanah Terengganu, kalau benar-benar kita nak menggunakan kemudahan yang ada seperti hari ini saya ucap syabas dan tahniah dengan menggunakan platform yang ada ini secara maya, banyak benda yang kita boleh buat. Tuan-tuan boleh susun melalui program ini untuk saya boleh menyampaikan tanwir kepada anda. Saya boleh menyampaikan tajuk-tajuk kepada anda. Tak perlu saya secara fizikal hadir. Walaupun saya sukalah nak peluk tuan-tuan, ya, nak tanya khabar, nak sambil-sambil minum teh sekali. Tapi apakan daya kalau pergi pun saya tak boleh peluk tuan-tuan. Kalau pergi pun saya tak boleh nak salam-salam dengan tuan-tuan, ya.
Cukuplah kita hilangkan rindu melalui gambar ini secara maya. Seperti mana saya kasihkan kepada semua yang hadir hari ini. Dan saya harap anda juga kasih kepada pimpinan yang cuba sedaya upaya untuk memastikan parti kita ini maju ke depan. Jadi tidak ada halangan sebenarnya. Tidak ada sebab kenapa kita tak boleh meneruskan program membina ini secara maya. Jadi saya lontarkan cabaran ini kepada Datuk Kamaru Bahrin dan juga pimpinan supaya Terengganu menjadi negeri yang paling banyak menggunakan platform maya ini untuk kita meneruskan program-program parti tanpa perlu saya ada secara fizikal dan rakan-rakan saya yang lain perlu ada secara fizikal. Akhirnya saya ingin menarik perhatian para perwakilan convention sekalian yang saya perwakilan negeri yang saya hormati sekalian, ialah yang terkini tentang bajet 2021, di mana di dalam bajet itu kita telah pun mendengar pertama kalinya satu bajet tahunan ya. Sebelum ini penjana dan sebagainya itu bukan tahunan, itu dia panggil bajet secara spontan ya kepada realiti yang kita hadapi waktu itu. Tapi dalam konteks ianya satu disiplin annual budget yang dituntut oleh perlembagaan supaya dibentangkan di parlimen, maka semalam kita telah mendengar pertama kali bajet itu dibentang pada suasana pandemik. Saya telah meletakkan sejak awal lagi bahawa bajet ini adalah bajet Dewey Crisis. Apa yang saya maksudkan dengan Dewey Crisis ialah bajet ini adalah bajet pandemik yang mengatasi lives and livelihood, nyawa dan kelangsungan hidup. Dan satu lagi ialah kita berdepan dengan satu lagi krisis, iaitu krisis politik. Di mana krisis politik ini lebih menggambarkan soal survival Perikatan Nasional untuk terus kekal berkuasa dengan segala ya taktik politiking mereka, baik tawar-menawar kuasa dan sebagainya. Maka bajet ini adalah bajet untuk mengekalkan krisis politik. Itu bukan makna nak selesaikan krisis politik secara nasional, tetapi lebih kepada krisis politik untuk mengukuhkan kedudukan mereka sebagai kerajaan yang tidak bermandat. Saudara dan saudari sekalian, kalau kita tengok satu peruntukan 80 juta lebih diperuntukkan kepada jasa. Jasa yang ketika mana kita ambil alih, kita telah tutup jasa ini. 2018, 2019, kita dah tutup jasa ini. Kerana 2019 dengan 2020, kita dah tutup. Kerana semua sedia maklum, jasa adalah satu propaganda yang syarat dengan fitnah, pembohongan, penipuan, fakta untuk menjatuhkan lawan. Dan ini sendiri digunakan macam propaganda komunis untuk memburukkan lawan dengan berbagai fitnah. Dan isu-isu yang kita dengar dulu tentang Melayu, tentang Islam, tentang digunakan kita ini pakatan dulu barisan alternatif, dulunya Pakatan Rakyat dikatakan anti Melayu, anti Raja, anti Islam. Ini kerja-kerja jasa lah. Ini penipuan yang mereka tanam di dalam kepala otak orang supaya orang tak suka dekat kita. Bayangkan jasa ini dengan peruntukan kerajaan, peruntukan kita lah maknanya yang bayar cukai, yang apa semua ni, peruntukan negara digunakan untuk menyebarkan pembohongan, penipuan, propaganda, fitnah dan kepalsuan. Bayangkan. Oleh kerana itu kita menyedari bahayanya ini, kita tutup. 2019, 2020 kita kata tidak ada lagi peruntukan untuk jasa. Dan kita tahu jasa ini sampai ke peringkat akar umbi. Peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan. Hari ini, setelah rakyat Malaysia memilih satu reformasi baru ke arah politik yang lebih terbuka, demokrasi yang lebih matang, tiba-tiba menjadi anti klimaks kepada bajet yang dibentangkan hari ini semalam apabila 81 juta diperuntukkan untuk jasa kembali bernafas. Tuan-tuan, amatlah menyedihkan dalam suasana usaha rakyat yang gigit mahukan perubahan pada masa kita bercakap tentang pandemik yang merupakan peluang terbaik untuk kita maju ke hadapan. Tiba-tiba kita diheret kembali oleh Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin Yassin dan mereka yang bersekongkol dengannya termasuklah PAS telah mengheret negara kita ini jauh ke belakang dan kita terpaksa berletihan sekali lagi. Nak matikan jasa ini bukan senang. Berpuluh tahun mereka ada di dalam masyarakat.
dengan fitnah dan pembohongan mereka. Tiba-tiba hari ini yang sudah lama kita perjuangkan dihidupkan semula. Saudara dan saudariku sekalian, bukan sahaja budget ini melambangkan satu usaha yang mengajak kita ke belakang, tetapi pada waktu yang sama saya ingin kongsi dengan saudara dan saudari sekalian, peluang pandemik sebenarnya membuka kita satu ruang baru untuk kita maju ke hadapan. Untuk kita membuat perubahan-perubahan dari segi undang-undang, dari segi pentadbiran, dari segi budaya, dari segi cara bekerja, kepimpinan dan sebagainya. Tapi kita tidak nampak semua itu di dalam bajet yang ditunggu-tunggu ini. Malah saya sendiri ingin berkongsi dengan saudara dan saudara sekalian tentang satu reformasi besar yang kita bawa semasa kita jadi kerajaan. Walaupun belum sampai kepada menghapuskannya, dan itulah cita-cita kita, yaitu Akta Hasutan. Akta Hasutan yang masa kita jadi kerajaan, ada usaha untuk kita menghapuskannya, tetapi oleh kerana ada kepentingan lain yang lebih utama, bukan sebab kita sokong Akta Hasutan, sebab dari dulu lagi kita menolak Akta Hasutan kerana ia adalah satu akta yang memberi kuasa yang besar tanpa satu definisi yang lebih ketat apa erti hasutan, di mana ia boleh digunakan kepada sesiapa sahaja, khususnya mereka yang menentang kerajaan, untuk diguna pakai bagi mendiamkan suara-suara di atas nama mereka ini menghasut. Jadi kita, walaupun waktu itu ada keutamaan lain, tapi kita telah membuat satu ketetapan di parlimen, di kabinet waktu kita jadi kerajaan. Apa dia? Kita menyatakan bahawa kita moratorium Akta Hasutan ini. Moratorium ini kita gantung, Sat. Maknanya ada tapi tak dilaksanakan. Tidak dikenakan kepada sesiapa. Bagi kita menjamin bahawa kami sendiri selaku penguasa waktu itu jadi kerajaan tak mau disalahgunakan. Untuk atas nama hasutan kita guna ini untuk mendiamkan suara mereka tentang. Sebab itu tuan-tuan tengok dulu, orang kata kat kami macam-macam. Ya, kita ada Akta Multimedia, Suruhanjaya Multimedia, tapi sepanjang itu kita tidak pernah menggunakan Akta Hasutan. Kerana kita tahu bahawa salah satu tekad reformasi yang kita perjuangkan dan rakyat tuntut kita buat demikian ialah menghapuskan apa yang dinamakan sebagai undang-undang zalim, repressive law, undang-undang yang menekan kebebasan bersuara. Baik, kita kata Akta Hasutan kita gantung, tak akan laksanakan walaupun dia masih wujud, dan kita akan ambil masa sedikit sebab saya tahu saya duduk dalam jawatan kuasa undang-undang Akta Hasutan sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk kita buat balik elok-elok akta yang lebih sesuai dengan konteks kebebasan supaya tidak dijadikan alasan untuk menutup suara-suara yang kita kata yang nak mengkritik kita. Tapi tuan-tuan, Perikatan Nasional tak sempat 6 bulan jadi kerajaan. Mulai daripada pintu belakang bulan Februari, setakat yang saya dengar setakat ini, daripada pimpinan Parti Amanah, 2 orang kami yang dah dikenakan Akta Hasutan. Iaitu sahabat baik saya yang berhormat Khalid Samad, dia didakwa di atas Akta Hasutan dan telah pun memberi keterangan beliau. Dan yang sedang bercakap dengan anda hari ini, saya sendiri, Dr. Mujahid, didakwa di atas Akta Hasutan dan saya telah memberi kerjasama keterangan di Balai Polis Bukit Aman pada hari Isnin yang lalu. Jadi tuan-tuan tengoklah. Sebab itu saya menyatakan, kita datang untuk membuat perubahan. Mereka kembali semua yang kita usahakan itu kepada zaman gelap semula. Sebab itu bagi saya, bajet 2021 ini tak ada apa yang teristimewa bagi saya. Adalah nak selamatkan nyawa dengan peruntukan-peruntukan yang disediakan kepada frontline, itu semua kita sokong. Tak ada siapa yang tak sokong. Tapi pada waktu yang sama, kamu bagi 500 one off, kamu bagi 30 juta untuk tadika kepada frontliner yang kena buka tadika sebenarnya, yang kamu bagi untuk menyebarkan propaganda kamu secara politik, dan itu adalah politiking terbesar, 81 juta kamu bagi kepada jasa yang dah mampu, cakap orang utara. Jadi,
Ahli-ahli yang saya kasihi sekalian, marilah kita dengan kesedaran untuk kembalikan balik negara ini kepada landasannya yang telah kita cita-citakan, menjadi sebuah negara yang ada marwah, negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang menjamin kebebasan manusia, menjadi pemimpin negara yang kita nak ialah mereka yang menghormati undang-undang, dan paling utama, semua yang menjadi pemimpin, khususnya kerajaan, dan mestinya pembangkang, ialah memastikan demokrasi yang merupakan landasan yang dipilih oleh negara ini, serta undang-undang dan rule of law menjadi asas untuk kita jaga negara. Jangan lupa, dalam usaha kita memelihara landasan demokrasi dan segala prinsip-prinsip perundangan yang ada di dalamnya, ada di sana racun-racun yang cuba untuk merosakkan asas-asas demokrasi ini. Toksik-toksik ini seumpama mereka yang tidak menghormati mandat rakyat. Toksik-toksik ini seumpama mereka yang membelot. Toksik-toksik ini, racun-racun ini adalah umpama mereka yang hanya mau berkuasa dengan kebencian kaum, agama. Toksik-toksik ini adalah mereka yang tidak memikirkan generasi, tetapi hanya memikirkan masa depan mereka sahaja. Inilah dia perjuangan kita pada hari ini. Melalui demokrasi juga, kita mempertahankan demokrasi di dalam negara kita. Wahai pati-pati, ahli-ahli pati yang saya kasih sekalian, teruskan perjuangan Anda, mantapkan cita-cita Anda. Perjalanan kita masih panjang. Banyakkan bekalan Anda. Dan lebih penting ialah azam kita untuk sampai ke destinasi yang kita cita-citakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan ucapan tersebut, saya merasmikan Convention Parti Amanah Negeri Terengganu dengan harapan semuanya berjalan dengan lancar, jaga nyawa kita, jaga nyawa orang lain. InsyaAllah kita akan lalui semua ini dengan jayanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam kasih saya untuk semua yang hadir.